kaifa kana yatatawwa'un nabiyyu situ. Tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifa kana yatatawwa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nahari. Bab ini berkaitan dengan cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatawwu' sembahyang sunat nawafil pada waktu siang hari. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Wahb bin Jarir qala akhbarana Syu'bah عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال riwayat daripada Asim bin Dhamrah dia kata sa'alna aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahari, kami tanya kepada Ali tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari. Faqala, maka Sayyidina Ali jawab kata, innakum la tutiquna zalika, sesungguhnya kamu tidak mampu berterusan ataupun beristiqamah dengan cara itu, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang tatawwu' itu. Man faqulna, maka kami kata, man ataqa dhalika minna, siapakah yang mampu dari kalangan kami beristiqamah dengan amalan itu. Faqala, kemudian Sayyidina Ali kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat asy-syamsu min hahuna, min hahuna ay min qibalil masyriqi, apabila matahari ada dari sebelah masyrik timur, kahayatiha min hahuna, seperti keadaan kami daripada sini, min hahuna ay min qibalil maghribi, dari arah maghrib, indal asri, ketika waktu sembahyang asar, salat raka'ataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Maksudnya apabila matahari naik tinggi dari arah masyrik sekadar
tingginya matahari itu ke arah barat itu menuju pada waktu asar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat, wahiyya salatul duha. Hadisin kata itu maksudnya sembahyang duha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Maknanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang setelah terbit matahari naik tinggi. Ketika itu wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna inda az-zuhri, dan apabila matahari dari arah ini, yaitu min hahuna ay min janibil masyriqi, dari arah timur, inda az-zuhri, ketika tiba waktu asar, waktu zuhur, min hahuna kahayatiha min hahuna yang kedua min janibil maghribi, seperti mana keadaan matahari dari arah maghrib. Inda zuhri salat arba'in, ketika tiba waktu zuhur tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 4 rakaat, wa yusalli qabla az-zuhri arba'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat sebelum fardu zuhur, wa ba'daha raka'ataini, dan selepas fardu zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat, wa qabla al-'asri arba'an, sebelum fardu asar 4 rakaat, yafsilu baina kulli raka'ataini bitaslimi. Bitaslimi maksud di sini bitashahhudi duna salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara setiap 2 rakaat pada sembahyang 4 rakaat itu, memisahkan dengan tasyahud, yaitu tasyahud pertama. Bukan maksud di sini taslim tu bagi salam 4 rakaat jadi 2 rakaat, tidak. Maksudnya di sini 4 rakaat 1 salam. Al-muradu bil fasli bit taslimi at-tashahhud. Taslim maksud di sininya dalam tasyahud ni ada salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Taslim di sini maksud tu alal malaikatil muqarrabina wal nabiyyina wal mursalina, dan taslim salam ke atas malaikat yang terdekat dan nabi anbiya dan mursalin, wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin, dan mereka yang mengikuti kepada mereka nabi anbiya mursalin, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin dan juga muslimin. Jadi maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari sembahyang duha
dan sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelum fardu, kemudian selepas fardu zuhur lagi 2 rakaat, sebelum asar tu sembahyang sunat 4 rakaat pula. Jadi itulah waktu siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah sembahyang sunat tu. Dan waktu malam pula ada dalam riwayat-riwayat lain ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat selepas fardu maghrib, dan juga sebelum fardu isya sembahyang sunat 4 rakaat, dan juga selepas fardu isya 2 rakaat. Maksudnya siang malam ada sahaja, sebelum fardu dan selepas fardu sembahyang sunat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang sunat tadi seperti sembahyang sunat zuhur sebelum fardu zuhur 4 rakaat, dan juga 2 rakaat selepas fardu zuhur, dan begitu juga 2 rakaat sunat subuh, dan 2 rakaat sunat maghrib selepas fardu maghrib, dan juga 2 rakaat selepas fardu isya. Jadi sembahyang sunat itu dianggap sunat nawafil daripada Rasulullah SAW, dan di sisi Imam Abu Hanifah rakaat-rakaat sembahyang yang disebut itu dikira sunat muakkad. Sunat muakkad di sisi Imam Abu Hanifah dan ulama Ahnaf ni maksud dia qaribu minal wujub, hampir wajib. Jadi sebab tu pengikut mazhab Hanafi mereka amat mengambil berat tentang sembahyang sunat tu. Sebab kalaulah mereka tidak istiqamah dengan sembahyang sunat tu, dikira di sisi mazhab mereka tidak tunaikan amalan sunat muakkad yang hampir wajib, kiranya ada dosa. Itu sebab mereka amat ambil berat tentang sembahyang sunat semua tu. Yang setengah tu waktu siang hari, yang setengah tu waktu malam hari, sebelum fardu, selepas fardu, ada begitu. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim bin Dhamrah عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. قال أبو عيسى Imam Tirmidzi kata hadza haditsun hasanun, ini adalah sebuah hadis hasan. Jadi sembahyang sunat yang disebut itu kiranya di sisi a'immah yang lain seperti di sisi Imam Syafi'i dan sebagainya, mereka juga kira itu adalah amalan-amalan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cuma bezanya dari segi definisi ta'rif bagi sunat itu. Di sisi Imam Abu Hanifah dan ulama Ahnaf, sunat muakkad ni kiranya hampir wajib, mesti tunaikan, mesti sembahyang sunat dianggap muakkad tu. Kalau tidak buat amalan sunat muakkad dalam mazhab Hanafi, kiranya dosa. Dan sampailah ada sesetengah ulama Ahnaf kata orang abaikan sunat muakkad tu, dia tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi itu ta'rif, definisi berdasarkan pandangan a'immah Ahnaf. Di sisi Syafi'i, ta'rif, definisi bagi sunat ni, sunat sama ada sunat muakkad, ghair muakkad, ataupun sunat hay'ah, sunat ab'ad, semuanya kalaulah seseorang lakukan amalan-amalan sunnah itu, dia akan dapat pahala. Kalau tidak buat, dia tidak dapat dosa, dia tidak dapat pahala. Amalan sunnah itu duduk situ. Jadi ada sedikit perbezaan dari segi membuka ta'rif di sisi imam-imam. Dan Imam Tirmizi kata hadis bab tu hadis hasan. Waqala Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim kata, ahsanu syai'in ruwiya fi tatawwu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahari hadha ay hadha al-hadis. Sesuatu riwayat terbaik diriwayatkan berkenaan dengan sembahyang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari itu adalah hadis ini. Wa ruwiya 'an Ibn al-Mubarak أنه كان يضعف هذا الحديث, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, dia mentadhaifkan hadis ni. Maksudnya di sisi Abdullah bin Mubarak, hadis bab tadi dianggap hadis dhaif disebabkan dalam sanad itu ada Asim bin Damrah. Dia tu seorang rawi mutakallam fih, ada pertikai berkenaan dengan dia tu, ada sesetengah kata siqah, sesetengah kata tidak siqah. Jadi sebab tu Abdullah bin Mubarak tadhaifkan hadis ni. Wa innama dha'afahu indana ay inda ulama'il hadis, inda ahli hadis, dan hanya mentadhaifkan dia hadis tu di sisi ulama hadis. Wallahu a'lamu li'annahu la yurwa mislu hadha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Tidak diriwayatkan riwayat seumpama ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis ada sebut min hahuna kahiyatiha, min hahuna indal asri, dan sebagainya. Dengan cara sedemikian itu hanya riwayat illa min hadzal wajhi an Asim bin Damrata an Ali, daripada tariq ni, daripada Asim bin Damrah, daripada Sayyidina Ali. Jadi disebabkan itu ada sesetengah muhaddisin mentadrifkan hadis ni. Wa Asim bin Damrata, pandangan Imam Tirmizi pula berkenaan dengan Asim bin Damrah, yang mana sesetengah muhaddisin mentadrifkan dia. Imam Tirmizi kata Asim bin Damrah tu huwa siqatun inda ba'di ahli hadis. Dia tu siqah, siqah yang dipercayai. Dan dianggap seorang rawi menjauhi diri daripada dosa kecil
dosa-dosa kecil itu dikatakan siqah inda ba'di ahli hadis, di sisi sesetengah ulama hadis. Jadi Imam Tirmizi tadi dia kemuka pandangan Abdullah bin Mubarak yang menyatakan hadis ini dhaif disebabkan Hasim bin Damrah juga. Di sini Imam Tirmizi nyatakan Hasim bin Damrah itu juga siqah. Jadi maksudnya daripada situ kita boleh faham Hasim bin Damrah ni seorang rawi mutakallam fih. Ada sesetengah imam hadis kata dia tu siqah, sesetengah pula kata Hasim bin Damrah tu tidak siqah, dia tu dhaif. Jadi di situ ada pertikaian di sisi sesetengah imam hadis. Qala Ali ibn al-Madini, Imam Ali bin al-Madini Syekhul Bukhari, qala Yahya bin Sa'id al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan ulama jarah ta'dil dan juga Syekhul Bukhari, dia kata qala Sufyan kata kunna na'rifu faddala hadith Asim ibn Damrata ala hadith al-Haris. Kami mengenali ataupun menganggap ma'ruf keutamaan kelebihan hadis Asim bin Damrah itu di atas hadis Al-Haris. Jadi walaupun Imam Tirmizi nyatakan Abdullah bin Mubarak mentad'ifkan hadis ni, Imam Tirmizi dia menghukum hadza hadisun hasanun, di sisi dia hadis ni hadis hasan disebabkan di sisi dia Asim bin Damrah tu seorang rawi siqah. Asim bin Damrah huwa siqatun inda ba'di ahli hadis. Jadi sebab tu dia hukum hadis ni hadis hasan. Lagipun seseorang rawi seperti Asim bin Damrah bila dianggap ada sesetengah kata dhaif, sesetengah kata dia ni siqah, itu bermakna rawi itu dianggap rawi mutakallam fi. Riwayat daripada rawi mutakallam fi ni biasanya di sisi sesetengah muhaddisin hadis daripada rawi itu tidak jadi sahih. Walaupun begitu boleh juga dikira hadis itu sebagai hasan. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi dia kata hadza hadisun hasanun. Jadi daripada sini kita dapat faham perbezaan penentuan terhadap seseorang rawi ada di sisi a'immah muhaddisin. Seorang rawi dianggap oleh seorang a'immah hadis sebagai dhaif, ada pula yang lain ambil kira dia tu sebagai tidak dhaif siqah.
Jadi khilaf seperti itu selalunya ada di sisi a'immah hadis. Terkadang mereka berselisih pendapat tentang rawi. Terkadang ada pula mereka berselisih pendapat tentang riwayat. Ada dua jenis. Satu, perbezaan penentuan terhadap rawi di sisi muhaddisin. Jadi ketika itu rawi diperselisihkan oleh a'immah hadis itu, dalam istilah muhaddisin dinamakan rawi mutakallam fih. Kalau dalam riwayat ada ikhtilaf, maksudnya satu riwayat di sisi sesetengah imam sahih, di sisi sesetengah imam yang lain dhaif. Kalau begitu, riwayat seperti itu dinamakan riwayat mukhtalaf fih. Jadi riwayat daripada rawi mutakallam fih dalam Bukhari, Muslim juga ada, dan juga riwayat mukhtalaf fih itu pun ada juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau ada ikhtilaf begitu, kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim ambil masuk hadis-hadis itu? Maksudnya, bila imam hadis dia anggap rawi itu siqah, mesti dia ambil hadis itu daripada rawi itu, dan juga begitu juga riwayat. Jadi punca daripada adanya khilaf penentuan darajat hadis ataupun keadaan siqah, punca daripada situlah berbeza pengambilan hadis di sisi a'immah. Jadi yang mana rawi mutakallam fih, Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka anggap rawi-rawi itu siqah ataupun riwayat-riwayat itu sahih di sisi mereka. Mereka mesti ambil masuk riwayat-riwayat itu, riwayat daripada rawi itu akan masukkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga a'immah hadis yang lain. Jadi perbezaan daripada ikhtilaf yang ada di sisi ulama hadis dan juga fuqaha, mereka yang anggap rawi itu siqah, riwayat itu sahih, mereka akan beramal dan berhujjah dengan hadis-hadis itu. Imam yang mana menganggap rawi itu tidak siqah dan riwayat itu dhaif, mereka pula tidak akan membuat hukum daripada hadis itu. Jadi begitulah kebiasaannya, ada ikhtilaf di sisi a'immah hadis dan juga di sisi fuqaha mujtahidin. Babun fi karahiyati salati fi luhufin nisa'i. Bab ini berkenaan dengan luhuf, jamak bagi lihaf. Lihaf ni selimut, selendang, biasanya kain yang diletak di atas pakaian-pakaian yang lain, kepunyaan wanita. Haddatsana Muhammad bin Abdul A'la akhbarana Khalid bin al-Harith an Ash'asa wa huwa ibn Abdul Malik an Muhammad bin Sirina an Abdullah bin Shaqiq an Aisyah qalat, riwayat daripada Aisyah, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi luhufi nisaihi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang pada selimut-selimut, selendang-selendang kepunyaan isteri-isteri dia. Jadi maksud daripada hadis dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang dengan pakaian-pakaian wanita itu menunjukkan perlu mengelak daripada pakaian-pakaian wanita ketika sembahyang itu, disebabkan di situ ada satu kebimbangan, yaitu pakaian-pakaian itu mungkin ada terkena najasah dan sebagainya, disebabkan wanita-wanita datang darah haidlah. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelak daripada pakai pakaian selimut kepunyaan wanita ketika sembahyang itu. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ada juga riwayat datang berkenaan dengan rukhsah, keharusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sesetengah riwayat seperti riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, di situ ada nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam. Kata Aisyah, dia ada bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia datang darah haid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas satu kain. Sebahagian kain itu Aisyah kata di atas Aisyah datang darah haid, dia ada tidur di atas satu kain. Sebahagian kain itu ada pula di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu sembahyang itu. Jadi daripada situ pula dapati tidak perlu sangat mengelak daripada pakaian wanita ketika sembahyang itu. Jadi ulama muhaddisin mereka cantum selaraskan kedua-dua riwayat bercanggah tu. Mereka kata terkena dengan pakaian wanita ketika sembahyang tu tidak menjadi masalah harus, tapi sebagai hati-hati, takutnya ada najasah di pakaian wanita tu, takut-takut terkena tengah sembahyang tu. Dengan sebab tu mengelak daripada terkena pakaian wanita, itu tidak mengapa. Kalau tidak ada keadaan seperti itu, terkena dengan pakaian selimut ataupun selimut tu, selimut isteri pakai oleh orang sembahyang tu,
dikiranya harus. Jadi tengok keadaan, boleh lakukan apa yang patut buat tu. Babu ma yajuzu minal masyi wal amali fi salati tatawwu'i. Bab menyatakan harus berjalan dan berbuat urusan tengah ataupun ketika sembahyang sunat tatawwu' tu. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf akhbarana Bishr bin al-Mufaddal an Burud bin Sinan an az-Zuhri an Urwata an Aisyah qalat, riwayat daripada Aisyah kata, iaitu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti, aku datang kepada hujrah aku sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang di rumah. Dalam riwayat Nasa'i ada tambahan di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu'an fil baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat di rumah. Wal babu alaihi mughlaqun, sedang pintu hujrah itu tertutup ke atasnya. Jadi dalam riwayat Abu Dawud pula ada menyatakan, aku datang ke rumah, ke hujrah aku minta buka pintu disebabkan pintu itu tertutup. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia sembahyang menghadap pintu rumah tu disebabkan pintu rumah ada di arah kiblat tu. Famasya hatta fataha li, bila Aisyah minta buka, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sehingga dia buka pintu untuk aku masuk. Jadi Imam Ibn Ruslan dia kata yang sebut masya, berjalan tu maksudnya di sini satu langkah ataupun dua langkah, disebabkan rumah Rasulullah SAW, hujrah Aisyah tu sempit, tidak luas. Yang Rasulullah SAW sembahyang dekat pintu tu, pintu masuk tu, maknanya Rasulullah SAW sembahyang tu memang berdekatan dengan pintu tu, tidak jauh. Mungkin Rasulullah SAW langkah, dua langkah tu sampai dekat pintu, boleh buka. Summa raja'a ila makanihi, ay ila musallahu. Kemudian setelah buka pintu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, maksudnya undur balik ke tempat sembahyang dia tu. Wa wasafatil baba fil qiblati, Aisyah wasafat ay zakarat, Aisyah menceritakan pintu ketika itu pada di arah qiblat. Jadi maksud Nabi SAW kembali ke tempat sembahyang
Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam undur balik, bukan kata pusing mai ke tempat semayang tu, tidak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lari, tubuh badan dia berpusing daripada arah selain daripada kiblat tu. Dia bergerak langkah di hadapan dia, itulah arah kiblat juga, kemudian undur balik. Itu maknanya tidak lari daripada menghadap kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak ke hadapan dan Nabi SAW mundur balik. Jadi itu tidak dikira amal kasir. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melangkah berterusan selepas satu-satu, tidak. Mungkin itu tidak berturut-turut, tidak dikira amal kasir. Jadi maksudnya daripada hadis ni dapati orang semayang sunat nawafil ni dalam ketika semayang, kalau ada apa-apa mustahab keperluan, dia boleh bergerak, berjalan pergi ke hadapan dan undur balik dan sebagainya. Itu tidak membatalkan semayang. Babu ma dzukira fi qiraati surataini fi raka'atin. Bab menceritakan berkenaan dengan bacaan surah, dua surah satu rakaat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah anil A'mash qala, riwayat daripada Imam A'mash, dia kata sami'tu Aba Wa'ilin qala, aku dengar Abu Wa'il kata, qala sa'ala rajulun Abdullah an hadzal harfi, seorang lelaki tanya kepada Abdullah. Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis kalau sebut Abdullah saja, hadisin kata itu akan diambil maksud Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah lain, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As dan sebagainya, di situ biasanya akan masukkan Ibn sekali, Ibnu siapa. Tapi bila tidak masuk Ibnu, Abdullah saja, itu muhaddisin sepakat kata Abdullah bin Mas'ud, disebabkan kemasyhuran dia, sebut Abdullah saja tu memang Abdullah bin Mas'ud. Tanya an hadzal harfi, tentang huruf ini, kalimah ini. Harfnya ghairi asinin au yasinin. Maksudnya kalimah ni dengan hamzah, bihamzatin au biyain, dengan hamzah ghairi asinin ataupun ghairi yasinin, dengan hamzah ataupun tanpa hamzah,
ya a ataupun ya asinin ataupun yasinin, yang mana satu? Tanya. Qala Abdullah bin Mas'ud, jawab kata, kullul Qur'ani qara'ta ghaira hadha, kullul Qur'ani qara'ta ghaira hadha, engkau baca keseluruhan Al-Quran selain daripada huruf ni? Qala na'am, jawab kata dia, ya. Qala Abdullah bin Mas'ud kata, jadi maksudnya Abdullah bin Mas'ud tanya tu berdasarkan dalam riwayat Muslim, pertanyaannya, kaifa taqra'u hadzal harfa alifan tajiduhu aw ya'an, bagaimana engkau baca harf ni, engkau dapati dengan alif ataupun ya, min ghairi mimma'in ghairi asinin ataupun mimma'in ghairi yasinin. Jadi bila tanya, dia tu jawab kata ya. Qala inna qauman yaqra'unahu, ketika tu Abdullah bin Mas'ud kata, sesungguhnya ada golongan yang mana mereka baca Al-Quran yansurunahu nasrat taqalin, mereka melontarkan Al-Quran seperti mana melontarkan takal, kurma yang buruk. Maksudnya la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati, tidak melepasi tekak-tekak mereka. Maksudnya mereka baca saja, tidak menghayati. Inni la'arifus suwaran nazaira, ketika itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, aku tahu, aku mengenali surah-surah nazair. Nazair maksudnya ada surah-surah dari segi mau'izah, dari segi hukum, kisah, ada bersamaan antara surah-surah itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, apa surah-surah itu? Itu aku tahu. Allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna, surah-surah serupa dari segi mau'izah, hukum, kisas dan sebagainya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cantumkan di antara surah-surah itu. Fa'amarna Alqamata, kami suruh Alqamah bin Qais, fasa'alahu, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya tanya surah-surah itu yang mana? Fasa'alahu Alqamah, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala, bila tanya Abdullah bin Mas'ud,
jawab kata, Ishruna suratan minal mufassalin. Mufassal maksud di sini surah mulai daripada surah Qaf sampai akhir Quran, surah Wan-Nas. Di situ di antara surah-surah itu ada surah-surah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cantum dua surah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam satu rakaat, cantum begitu disebabkan ada kebersamaan di antara dua surah itu dari segi mau'izah, hukum, qisas dan sebagainya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhrunu, cantumkan baina kulli surataini, di antara setiap dua surah, fi kulli raka'atin, pada satu rakaat. Jadi berdasarkan catatan daripada Abdullah bin Mas'ud yang disebut dalam kitab Majma'ul Bihar, di situ ada nyatakan catatan daripada Abdullah bin Mas'ud, cantumnya surah-surah itu jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna, maksudnya dalam satu rakaat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Ar-Rahman, Nabi sallallahu alaihi wasallam cantum dengan surah Wan-Najm. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Iqtarabatis Sa'ah, Nabi akan cantum dengan Wal-Haqqah. Jadi begitu juga dalam satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam cantum Wat-Tur dan juga Waz-Zariyat, dan juga kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat cantum Idza Waqa'atil Waqi'ah dan surah An-Nun, dan terkadang dalam satu rakaat Al-Ma'arij dan Wan-Nazi'at, dan kadang satu rakaat Wailul lil Mutaffifin dan Abasa wa Tawalla. Terkadang satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrulu, cantum dua surah seperti surah Muddatsir dan Muzammil. Terkadang hal ata 'alal insan dan la uqsimu biyaumil qiyamah, satu rakaat. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam cantum amma yatasaaluna dan wal mursalati urfa. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam cantum surah Ad-Dukhan dan idza syamsu kuwirat. Jadi ada surah-surah sebanyak 20 surah Nabi sallallahu alaihi wasallam cantum, disebabkan ada penyesuaian dalam surah-surah itu dari segi makna, maksud, mau'izah, hukum, ahkam, dan juga kisah-kisah ada bersamaan dalam surah-surah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam cantum dua surah itu baca dalam satu rakaat. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahihun, babu ma zukira fi fadlil masyi ila al-masjid wa ma yuktabu lahu min al-ajri fi khutahu. Bab berkenaan dengan kelebihan berjalan ke masjid dan juga pahala yang ditulis baginya pada
langkah-langkah ke masjid itu. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ar-rajul," apabila seseorang wudu, fa ahsana al-wudu'a, kemudian dia elokkan wudunya, elokkan wudu maksudnya dia memelihara amalan-amalan fardu, syarat-syarat dan juga adab-adab, adab mustahabat, semua itu dia menjaga dengan baik ketika wudu itu. Itulah maksud ahsanal wudu. Summa kharaja ila salati, kemudian dia keluar menuju untuk sembahyang. La yukhrijuhu aw la yunhizuhu illa iyaha, dia tidak keluar ataupun la yunhizuhu, dia tidak mendekati ke tempat sembahyang kecuali iyaha, kepada sembahyang, untuk sembahyang. Maksudnya dia keluar semata-mata untuk sembahyang. Lam yakhtu khutwatan, dia tidak melangkah satu langkah pun, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan khutwah tu, langkah tu, darajat dia. Atau hatta anhu bihadha khati'atan, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan khati'ah, dosa, yakni dosa kecil daripadanya, daripada orang keluar sembahyang tu, melangkah keluar untuk sembahyang tu, hapuskan dosa dia daripadanya. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Jadi dalam bab ni hanya Imam Bukhari, Imam Tirmidzi menyatakan kelebihan berjalan ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Jadi setiap satu langkah akan diangkat darajat dan juga diampun satu, dihapuskan satu dosa. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب في البيت أفضل. Bab berkenaan dengan sembahyang sunat lepas fardu maghrib itu afdal di rumah. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير أخبرنا محمد بن موسى عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di masjid Bani Abdul Ashhal, sembahyang maghrib. Faqama nasun yatanaffaluna, kemudian orang ramai
sahabat-sahabat bangun semayang nafil, semayang sunat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bihadhihi salati fil buyut." Hendaklah kamu lazimkan di atas diri kamu dengan sembahyang ini di rumah-rumah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat nawafil ni afdal sembahyang di rumah. Qala Abu Isa, hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi was-sahihu ma ruwiya 'an Ibn Umar qala. Hadis ni hadis gharib, kami mengenali daripada tarik ini, dan yang sahihnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, yaitu dia kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn ba'da al-maghrib fi baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat selepas maghrib, sembahyang di rumahnya, di hujrah dia. Waqad ruwiya an Hudzaifah, ada juga datang riwayat daripada Hudzaifah, diriwayatkan daripada Hudzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallal maghrib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib, fama zala yusalli fil masjid hatta sallal isya al-akhirata, sehingga sembahyang isya separuh akhir malam. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. Berdasarkan hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat selepas fardu maghrib di masjid. Jadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bercanggah dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingat sahabat-sahabat supaya sembahyang sunat ni lakukan di rumah. Dan dalam hadis ni pula ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang 2 rakaat selepas fardu maghrib di masjid, bukan di rumah. Jadi agaknya dua riwayat tu bercanggah. Jadi seperti biasa muhaddisin apabila ada riwayat bercanggah, utama sekali dia akan selaraskan, cantumkan dua-dua riwayat itu supaya boleh beramal dengan dua-dua riwayat itu. Jadi penyelesaiannya daripada muhaddisin ialah mereka kata kedua-dua amalan, kedua-dua cara itu tidak salah, betul. Sembahyang sunat di rumah pun boleh, di masjid pun tidak mengapa, tapi aula ataupun afdal ialah sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat maghrib tu afdal sembahyang di rumah. Jadi
dengan cara selaraskan begitu kedua-dua hadis itu, kedua-dua hadis bercanggah itu dapat beramal. Jadi sembahyang sunat itu sembahyang di masjid pun boleh, di rumah pun boleh, tapi di rumah itu afdal, kiranya banyak pahala daripada sembahyang sunat nawafil di masjid itu. Babul ikhtisali indama yuslimur rajul. Mandi ketika seseorang memeluk agama Islam itu